Hai murid-murid, bertemu kembali dalam kelas pendidikan kesihatan tahun 6. Pelajaran hari ini ialah unit 3 rendahnya kalori tingkatkan nutrisi. Standard kandungan 1.3 mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat. Standard pembelajaran 1.3.4 menilai makanan dan amalan pemakanan yang sesuai untuk mengelakkan penyakit tidak berjangkit. Pelajaran pertama, apakah kalori? Kalori ialah satu unit tenaga yang diperlukan oleh badan. Dalam erti kata lain, setiap makanan yang masuk ke dalam badan adalah dalam bentuk kalori. Kalori akan digunakan oleh tubuh badan untuk ditukar menjadi tenaga. Kalori boleh didapati dalam karbohidrat, protein dan lemak. Setiap individu memerlukan kalori yang berbeza. Ini bergantung kepada jantina, saiz badan, umur, aktiviti dan iklim. Golongan lelaki memerlukan lebih kalori kerana mereka lebih aktif. Saiz badan yang besar juga memerlukan kalori yang tinggi kerana ia mengandungi sel yang lebih banyak. Golongan kanak-kanak dan remaja yang sedang tumbuh besar juga memerlukan lebih kalori kerana metabolisme mereka sangat tinggi. Pekerja atau ahli sukan memerlukan kalori yang tinggi untuk menampung aktiviti yang cergas. Jika kita tinggal di tempat yang sejuk, kita juga memerlukan kalori yang lebih. Ini perlu untuk menggantikan haba yang hilang. Pelajaran kedua, apakah itu nutrien? Nutrien ialah bentuk makanan yang boleh diserap oleh tubuh dan sangat penting untuk kesihatan tubuh badan. Nutrien diperlukan oleh badan untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Nutrien berfungsi untuk membekalkan tenaga, memastikan organ berfungsi dengan sempurna dan untuk perkembangan sel. Nutrien boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu nutrien makro dan nutrien mikro. Cikgu akan membuat perbandingan di antara kedua-dua nutrien ini. Pertama, makro. Makro menunjukkan besar. Bermakna nutrien makro diperlukan oleh badan dalam jumlah yang banyak. Manakala mikro menunjukkan kecil. Bermakna mikronutrien adalah nutrien yang diperlukan dalam jumlah yang kecil. Seterusnya, makronutrien adalah bahan kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsi badan manusia yang lain. Manusia dan haiwan memerlukan makronutrien dalam kuantiti yang lebih besar. Mereka menyumbang kepada tenaga pukal yang diperlukan untuk sistem metabolisme organisma hidup. Manakala mikronutrien adalah bahan kimia yang diperlukan untuk pelbagai fungsi badan, pertumbuhan dan pencegahan penyakit. Ia adalah penting untuk kesihatan manusia keseluruhan. Manusia dan haiwan mengambil mikronutrien dalam kuantiti yang lebih kecil. Mereka menyediakan 4 faktor yang diperlukan untuk metabolisme badan manusia yang akan dijalankan. Nutrien makro banyak terdapat dalam sumber makanan seperti protein, lemak, serat, air dan karbohidrat yang menyumbang kepada sebahagian besar makanan kita. Mereka adalah penyusun kalori dan tenaga yang memberi tenaga kepada makanan kita. Manakala nutrien mikro terdapat dalam pelbagai jenis galian, vitamin, mineral seperti besi, kobalt, kromium, tembaga, iodin, selenium, zinc dan sebagainya adalah penting untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Perbezaan antara nutrien makro dan nutrien mikro dari segi fungsinya kepada tubuh badan. Fungsinya adalah untuk menyimpan vitamin, mengekalkan suhu badan, mempromosikan fungsi sel yang sihat, memainkan peranan utama dalam sistem imun, persenyawaan, mencegah patogenesis, pembekuan darah, melindungi organ-organ badan dan penebat,
fungsi membran sel dan mekanisme isyarat selular untuk mengekalkan mikroorganism usus yang berguna. Manakala fungsi nutrien mikro dalam tubuh badan pula adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sepatutnya diperolehi oleh tubuh badan, seperti vitamin A dapat mengekalkan kitaran penglihatan, iodin sintesis hormon tiroid, asid folik pembangunan tiub neutral, mencegah penyakit tidak berjangkit, bertindak sebagai coenzymes atau cofactor untuk pelbagai enzim, secara aktif terlibat dalam proses metabolisme manusia iaitu pernafasan selular, kitaran sel, dan last ialah sintesis hemoglobin. Baik, jenis makanan yang kaya dengannya ialah seperti bijirin, beras, gandum, barley, kekacang, daging, ikan, ubi, kentang, kacang. Ini ialah untuk nutrien makro. Manakala untuk nutrien mikro, jenis makanan yang kaya dengannya ialah sayur-sayuran, buah-buahan, telur, susu, sayur-sayuran berdaun hijau, makanan yang difermentasi, makanan bercambah yang kaya dengan mikronutrien. Kekurangan nutrien makro dan nutrien mikro boleh menyebabkan penyakit-penyakit berikut. Pengambilan yang berlebihan akan menyebabkan obesiti, diabetes jenis 2, penyakit kardiovaskular dan sindrom metabolik boleh disebabkan oleh lebihan mikronutrien. Manakala pengambilan yang berlebihan untuk nutrien mikro boleh membahayakan organ-organ tubuh manusia seperti hati. Kesimpulannya, kualiti dan kuantiti makronutrien dan mikronutrien berbeza-beza bergantung kepada bukan sahaja jenis makanan yang anda makan tetapi juga kualiti makanan itu. Diet harian cenderung mempunyai lebih banyak makronutrien daripada mikronutrien dan ia adalah nutrien penting kepada tubuh manusia. Seterusnya, kategori makanan. Kita akan melihat rujuk buku teks murid-murid. Kita akan melihat 5 kategori makanan yang terdapat di dalam buku teks. Pertama, contoh makanan segar. Kedua, makanan yang diproses. Ketiga, makanan segera. Keempat, makanan segera kategori segar. Dan yang kelima, makanan segera yang diproses. Makanan segar ialah makanan yang belum dimasak atau diproses. Ciri-cirinya mesti disimpan dalam peti sejuk supaya tahan lama. Tarikh luput yang sangat cepat, tidak tahan lama, mengandungi banyak nutrien serta mempunyai rasa dan manis semula jadi. Contoh buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging, ayam dan sebagainya. Makanan yang diproses ialah makanan yang telah dibungkus menggunakan pembungkusan seperti tin, plastik, kaca dan sebagainya dan mempunyai bahan-bahan tertentu untuk menjadikannya tahan lama. Makanan yang diproses mempunyai tinggi gula, lemak dan garam serta kurang nutrien dan serat. Jika diamalkan boleh meningkatkan masalah obesiti dan juga penyakit kronik. Terdapat banyak bahan-bahan yang tidak baik dalam makanan yang diproses seperti pewarna, pemanis, perisa, pengawet, peluntur dan sebagainya. Contoh makanan seperti sardin, sausage, nugget, cola-cola, daging burger dan sebagainya. Makanan segar pula ialah makanan yang sedia untuk dimakan dengan cepat. Ciri-cirinya boleh disimpan lama, telah diproses, digoreng dengan minyak yang banyak, tinggi kandungan gula, garam, lemak dan perisa tambahan. Contohnya seperti mi goreng, minuman manis atau bergas
sama ada dalam tin ataupun dalam kotak. Roti berinti seperti pizza, kek, roti canai segera dan sebagainya. Makanan segera yang segar. Makanan segera yang segar ialah makanan yang dimasak menggunakan resepi khas. Contoh, burger yang sama dengan daging atau potongan ikan, nugget, ayam atau udang roti, salad dan shawarma yang dijual di mana-mana tempat makanan segera hanya sihat jika dimasak mengikut resepi khas. Hidangan seperti itu lebih baik berbanding dengan hamburger yang dibakar dari produk separuh siap atau dengan cepat memasak shawarma dari daging basi. Makanan segera yang diproses pula ialah makanan yang dapat disiapkan dan dihidangkan dengan pantas. Contoh seperti makanan dalam tin, seperti sardin, sup cendawan, produk daging seperti sausage, nugget, sandwich segera, produk sejuk beku seperti kari puff. Untuk aktiviti hari ini, anda dikehendaki mengisi tempat-tempat kosong yang terdapat dalam gambar ini dengan jenis makanan yang sesuai agar kedua-dua kategori makanan ini iaitu burger dan ayam dapat dijadikan sebagai makanan segera yang segar. Okey. Contohnya, tempat kosong yang pertama ialah roti. Anda perlu menggantikan roti itu dengan satu makanan yang lain agar burger ini menjadi sihat. Sos. Okey, daging. Begitu juga dengan gambar ayam. Okey, kentang goreng kita boleh tukarkan kepada kentang rebus. Kemudian salad disertakan dengan salad ataupun sup sayur-sayuran. Manakala ayam boleh digantikan ayam goreng itu dengan ayam bahagian dada dan sebagainya. Okey, baik. Contoh yang telah cikgu sediakan ialah roti boleh digantikan dengan roti pita biasa. Kemudian sos boleh digunakan sos rendah kalori. Anda boleh membuat sendiri sos tersebut atau membeli sos yang telah tersedia ada di pasaran. Okey, sos rendah kalori. Dan seterusnya ayam boleh digantikan dengan ayam bahagian dada. Sekian sahaja pelajaran hari ini. Semoga anda mendapat sesuatu ilmu daripada video hari ini. Terima kasih. Berjumpa lagi. Assalamualaikum.